bulan Jun 2025 akan sentiasa terpahat dalam ingatan Timur Tengah. Satu tempoh, apabila ketegangan yang telah lama memuncak antara Iran dan Israel, akhirnya meletus menjadi konflik langsung berskala besar. Pemangkinnya adalah kempen serangan udara yang tegas dan memusnahkan yang dipimpin oleh Israel, dengan sokongan Amerika yang dilaporkan pada awal bulan. Kempen ini menyasarkan nadi utama cita-cita Iran, program nuklearnya. Kemudahan utama di Natanz, Fordo, dan Esfahan musnah menjadi puing, dan sejumlah besar saintis nuklear terkemuka Iran terbunuh. Bagi Tehran, ini bukan saja kemunduran ketenteraan, ia adalah penghinaan negara yang mendalam dan cabaran langsung kepada kedaulatan dan aspirasi strategiknya. Dunia memerhati, menahan nafas, mengetahui bahawa tindak balas bukan soal jika, tetapi bila dan bagaimana. Pada hari-hari berikutnya, retorik dari Tehran semakin membara. Pemimpin Agung Ali Khamenei bersumpah akan melakukan tindak balas yang teruk dan tidak dapat dilupakan, menggambarkan tindakan yang akan datang sebagai pertahanan kehormatan negara yang perlu. Ini bukan sekadar berpura-pura. Di seluruh Iran, Kor Pengawal Revolusi Islam mula menggerakkan senjata peluru berpandu dan drone-nya yang luas. Operasi itu dirancang dengan teliti dan diberi nama yang bergema dengan kepentingan sejarah dan agama, Operasi Janji Sebenar 3. Matlamatnya jelas. Iranian ballistic missiles lined up for launch, missile technicians at work, animation of missile trajectory towards Israel. Untuk menunjukkan kemampuan Iran untuk menyebabkan kesakitan yang ketara kepada musuhnya, untuk memintas pertahanan Israel yang terkenal, dan untuk memulihkan rasa pencegahan yang telah musnah akibat serangan ke atas tapak nuklearnya. Bagi rakyat Israel, hari-hari menjelang serangan dipenuhi dengan rasa cemas yang biasa, namun semakin memuncak. Kerajaan mengeluarkan amaran, menggesa orang ramai untuk menyediakan bekalan kecemasan, dan menyemak lokasi tempat perlindungan bom. Siaran berita menyediakan kemaskini berterusan mengenai ancaman yang semakin meningkat dari timur. Walaupun rakyat Israel terbiasa hidup di bawah bayang-bayang konflik, skala tindak balas Iran yang dijangka tidak pernah berlaku sebelum ini. Prospek ratusan peluru berpandu balistik dan drone menyasarkan bandar-bandar mereka mencipta ketegangan yang ketara yang menyelubungi udara musim panas, dari jalan-jalan sibuk Tel Aviv hingga ke kibutzim yang tenang berhampiran sempadan. Ini bukan pertempuran sempadan, ia adalah pendahuluan kepada konfrontasi langsung antara negara. Komuniti antarabangsa berusaha untuk meredakan krisis dengan usaha diplomatik yang panik berlaku di belakang tabir. Amerika Syarikat, setelah menyokong serangan awal, kini mendapati dirinya cuba menguruskan kesan dan mencegah perang serantau yang lebih luas yang boleh menelan seluruh Timur Tengah. Sekutu kedua-dua negara mengeluarkan seruan untuk menahan diri. Tetapi, momentum ke arah konflik kelihatan tidak dapat dihentikan. Iran merasakan ia tiada pilihan selain bertindak balas dengan kuat untuk mengekalkan kredibiliti, manakala Israel menyediakan rangkaian pertahanan berlapisnya untuk serangan yang tidak dapat dielakkan. Pentas telah diatur untuk paparan peperangan moden yang menakutkan, ujian langsung kuasa peluru berpandu ofensif terhadap salah satu perisai pertahanan paling canggih di dunia. Tindak balas bermula pada malam 13 Jun 2025. Siren meraung di seluruh Israel apabila gelombang pertama drone dan peluru berpandu Iran melintasi ruang udaranya. Sepanjang 11 hari berikutnya, Iran melancarkan serangan yang mengejutkan. Laporan risikan kemudian mengesahkan bahawa antara 500 hingga 550 peluru berpandu balistik bersama-sama dengan lebih 1,000 drone jenis Shahed dilancarkan dalam apa yang dikenali sebagai Operasi Janji Sebenar 3. Iran menggunakan pelbagai peluru berpandu balistik jarak sederhana, termasuk model Ghadr, Emad, dan Khaybar-Shekan. Apabila kempen berlangsung, senjata yang lebih canggih seperti Khorramshahr 4, dilengkapi dengan kepala peledak gugusan, digunakan, menandakan niat Iran untuk mengatasi dan membanjiri pertahanan Israel melalui jumlah yang besar dan kerumitan teknologi yang semakin meningkat. Dari darat, pemandangan itu menakutkan dan luar biasa. Langit malam berulang kali diterangi oleh jalur api peluru berpandu pemintas yang berlumba-lumba untuk mencapai sasaran mereka. Letupan mekar dalam kegelapan, kelihatan seperti bunga api maut ketika sistem pertahanan Israel terlibat dengan ancaman yang masuk. Iron Dome, David Sling, dan sistem Arrow berfungsi secara serentak, membentuk perisai pelindung di atas negara.
Sistem-sistem ini sangat berkesan, terutamanya terhadap drone yang bergerak lebih perlahan. Angka rasmi kemudian menyatakan bahawa 99.99% drone berjaya dipintas, dengan hanya satu yang berjaya menembusi. Prestasi terhadap peluru berpandu balistik yang lebih pantas dan lebih mencabar juga kukuh, walaupun tidak sempurna. Walaupun kadar pemintasan yang tinggi, jumlah projektil yang banyak bermakna, beberapa daripadanya pasti akan menembusi perisai. Pegawai Pertahanan Israel menganggarkan bahawa sistem mereka berjaya memintas antara 80 hingga 90% peluru berpandu balistik yang masuk. Walau bagaimanapun, ini masih bermakna bahawa kira-kira 50 hingga 60 senjata paling kuat menyelesaikan perjalanan mereka jatuh ke wilayah Israel. Setiap impak yang berjaya mewakili kegagalan perisai pertahanan dan membawa kemusnahan serta ketakutan kepada komuniti di bawah. Strategi tepu, iaitu melancarkan lebih banyak peluru berpandu daripada yang mampu ditangani oleh sistem pertahanan pada satu masa, telah mencapai tahap kejayaan yang terhad tetapi menyakitkan bagi Iran. Bagi pasukan pertahanan Israel dan pengendali bateri pertahanan udara, ia adalah pertempuran yang melelahkan dan tanpa henti. Amaran dan pelancaran yang berterusan mendorong kaki tangan dan peralatan ke tahap maksimum mutlak mereka. Kos ekonomi pertahanan sangat besar, dengan setiap peluru berpandu pemintas membawa harga ratusan ribu, atau bahkan berjuta-juta dolar. Namun, tumpuan utama adalah untuk melindungi nyawa orang awam dan infrastruktur kritikal. Setiap pemintasan yang berjaya adalah nyawa yang diselamatkan, rumah yang dilindungi. Pertempuran di langit Israel adalah gambaran jelas peperangan abad ke-21, pertarungan berisiko tinggi antara teknologi peluru berpandu ofensif dan inovasi pertahanan. Peluru berpandu yang terlepas dari jaringan pertahanan menyebabkan akibat yang nyata dan tragis di darat. Sepanjang serangan 11 hari itu, seramai 28 orang di Israel terkorban akibat impak peluru berpandu langsung. Antara yang terkorban ialah seorang askar IDF, peringatan serius tentang peranan tentera di barisan hadapan, tetapi sebahagian besar mangsa adalah orang awam. Ketepatan yang terhad bagi banyak peluru berpandu Iran, dengan ralat bulatan kebarangkalian antara 20 hingga 500 meter, bermakna walaupun sasaran ketenteraan disasarkan, projektil sering tersasar. Akibatnya, sebahagian besar impak, dianggarkan 55 daripada 60, mengenai kawasan awam, mengubah kawasan perumahan menjadi pemandangan kemusnahan. Kerosakan fizikal meluas. Bangunan pangsapuri di bandar seperti Hod Hasharon mengalami serangan langsung, dengan konkrit dan barang peribadi berselerakan di jalanan. Rumah-rumah yang telah berdiri selama beberapa dekad musnah menjadi timbunan puing dalam sekelip mata. Impak psikologi melihat rumah musnah sangat mendalam, mewujudkan rasa kerentanan yang merebak ke seluruh negara. Selain kawasan perumahan, serangan itu bertujuan untuk melumpuhkan keupayaan strategik Israel. Walaupun kebanyakan percubaan ini gagal, beberapa serangan penting berlaku, menyebabkan gangguan yang ketara. Sebuah peluru berpandu yang mengenai kilang penapis minyak Bazan di Haifa pada 15 Jun memaksa penutupan sementara, manakala satu lagi yang mengenai pencawang elektrik di Ashdod pada 23 Jun menyebabkan gangguan bekalan elektrik setempat. Serangan itu juga menyasarkan tapak tentera dan teknologi sensitif, menunjukkan keupayaan mengumpul risikan di pihak Iran, walaupun pelaksanaannya cacat. Satu peluru berpandu mendarat berhampiran Hakiria, ibu pejabat utama IDF di Tel Aviv, pada hari pertama serangan, menghantar mesej yang jelas. Satu lagi, mengenai gudang berhampiran sekolah risikan tentera. Dan yang ketiga mengenai Taman Teknologi Lanjutan Gaf Yem Negev, hub untuk firma ketenteraan dan siberteknologi. Walaupun serangan ini tidak menyebabkan kelumpuhan strategik, ia membuktikan bahawa Iran boleh mencapai dan menyentuh pusat saraf pertahanan Israel. Satu kesedaran yang sangat tidak menyenangkan bagi perancang tentera dan orang awam. Dalam menghadapi serangan ini, ketahanan rakyat Israel terserlah. Perkhidmatan kecemasan bekerja tanpa henti, menarik mangsa yang terselamat dari runtuhan dan merawat yang cedera. Komuniti bersatu, menawarkan perlindungan dan sokongan kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal. Ritme kehidupan diselangi oleh siren serangan udara dan bunyi hentaman jauh, memaksa berjuta-juta orang berulang kali berlari mencari perlindungan. Kesan psikologi sangat besar.
Ancaman berterusan menumbuhkan suasana kebimbangan yang meluas, mengganggu tidur, kerja, dan rutin harian. Rasa selamat, walaupun dengan pertahanan udara terbaik di dunia, musnah. Konflik itu bukan sahaja meninggalkan parut fizikal di lanskap tetapi juga luka psikologi yang mendalam pada kesedaran negara. Selepas 11 hari pengeboman sengit dan ketegangan ketenteraan yang meningkat, konflik mencapai titik perubahan yang genting. Tekanan besar daripada komuniti antarabangsa, digabungkan dengan kerugian besar kepada kedua-dua negara, membuka jalan kepada gencatan senjata. Iran, setelah menunjukkan kesanggupan dan kemampuannya untuk menyerang Israel secara langsung, telah membuat pendiriannya, walaupun dengan kos yang besar kepada sumber ketenteraan dan kedudukan antarabangsanya sendiri. Israel, walaupun mengalami korban dan kerosakan, telah membuktikan ketahanan pertahanannya yang luar biasa. Pada 24 Jun 2025, gencatan senjata yang rapuh, yang diuruskan melalui pengantara, secara rasmi berkuat kuasa, menghentikan serangan peluru berpandu dan serangan balas. Kesunyian yang menyusul syarat dengan ketidakpastian. Walaupun keganasan segera telah berhenti, konflik yang mendasari jauh dari selesai. Gencatan senjata diuji hampir serta-merta apabila IDF memintas 2 drone yang kelihatan berasal dari Iran, hanya beberapa jam selepas perjanjian itu sepatutnya bermula. Peringatan yang jelas tentang betapa mudahnya keamanan boleh musnah. Bagi pihaknya, Iran, setelah menghadapi tamparan hebat kepada program nuklearnya, mengisytiharkan kesediaan baru untuk kembali ke rundingan. Ini dilihat oleh banyak pemerhati sebagai langkah strategik, percubaan untuk menggunakan krisis untuk mendapatkan pengaruh dan mencari bantuan sekatan sambil membeli masa untuk membina semula keupayaannya yang rosak. Di Israel, negara itu memulakan tempoh pemulihan dan refleksi. Kerajaan menilai prestasi sistem pertahanan udara berlapisnya, meraihkan kadar kejayaan yang tinggi, sambil juga menganalisis kegagalan yang menyebabkan korban dan kerosakan. Perdebatan mengenai kebijaksanaan serangan awal ke atas kemudahan nuklear Iran semakin sengit. Ada yang berpendapat ia adalah tindakan yang perlu untuk mencegah Iran bersenjata nuklear, manakala yang lain mempersoalkan sama ada tindak balas berikutnya, dan keganasan yang ditimbulkannya kepada penduduk Israel adalah harga yang berbaloi. Konflik itu mendedahkan kelemahan dan mengukuhkan kebergantungan negara itu kepada keunggulan teknologi dan ketenteraannya untuk kelangsungan hidup. Konflik Jun 2025 secara asasnya mengubah lanskap strategik Timur Tengah. Ia menandakan kali pertama, Iran dan Israel terlibat dalam pertukaran ketenteraan langsung berskala besar sedemikian. Peraturan tidak bertulis perang bayangan mereka musnah, digantikan oleh realiti baru yang lebih berbahaya. Gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran bukanlah penyelesaian tetapi jeda. Ia meninggalkan kedua-dua negara berdiri, tetapi sangat parut dan berhati-hati terhadap langkah seterusnya masing-masing. Kesunyian yang tidak menyenangkan yang menyelubungi rantau itu bukanlah kesunyian keamanan yang berkekalan, tetapi kesunyian dua musuh yang keletihan menarik nafas sebelum pusingan seterusnya yang tidak dapat dielakkan.